Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Bertemu sekali lagi kita dalam perkongsian live bersama saya Junaidi Syukri. Pada hari ini berapa hari bulan 7 hari bulan bersamaan dengan 15 Ramadan. Tak silap saya 15 Ramadan. Okey. Tanpa berlengah masa, saya nak jawab beberapa soalan yang ditanya pada saya dalam Google Form Family KS, Family Consultant Sihat tu. Ada banyak soalan yang saya terima, beribu mesej yang saya dapat. Saya berjaya dapatlah saya go through satu-satu, walaupun ada beberapa soalan yang saya tak dapat catat kat sini. Ni ada beberapa soalan yang saya sempat catat, dan hari ni saya nak jawab dua soalan daripada daripada Muhammad Ruslan dan Masnah Marzuki. Ya, Muhammad Ruslan dan Masnah Marzuki. Alright, kita tengok siapa yang masuk. Halimah Jamal, waalaikumsalam. Azura Rahmat, waalaikumsalam. Ihsan Hilmi, bila nak mancing. Siti Maisarah. Alright, okay. Saya pergi kepada soalan yang pertama daripada Muhammad Ruslan. Muhammad Ruslan ni dari Sungai Siput, orang Perak. Dari Sungai Siput. Okey, beliau bertanya berkaitan dengan masalah kolesterol dan fatty liver. Okey, masalah kolesterol ni ada beberapa video yang saya tengok pagi tadi. Ada orang tag saya berkaitan dengan video kolesterol. Dalam video tu dia kata kolesterol bukan disebabkan kita dimomok-momokkan bahawa kolesterol ni bukan disebabkan pengambilan minyak daripada makanan berminyak. Sebenarnya kolesterol ni bukan satu benda yang bahaya, bukan penyebab sakit jantung. Dia kata macam tu. Dia kata sebenarnya yang menyebabkan sakit jantung, tersumbat, salur darah tersumbat, ini semua disebabkan gula putih. Kita dimomokkan, digembar-gemburkan, salah faham oleh syarikat pengeluar gula, macam tu lah. Lebih kurang bunyi dia macam tu lah. Okey, jawapan saya adalah dia tak ada satu penyakit disebabkan satu faktor. Satu penyakit bukan datang disebabkan satu faktor yang tepat. Salur darah tersumbat, masalah jantung, dia kata bukan disebabkan kolesterol, tapi disebabkan gula. Jawapan saya disebabkan dua-dua. Kolesterol pun ya, gula pun ya. Dia macam ni lah. Kan sebelum ni saya ada bagi tahu, tubuh badan kita ni umpama kereta. Kereta tu breakdown. Kereta kita breakdown, tak boleh start enjin. Adakah disebabkan enjin ada leaking ataupun bocor ni? Kalau kita pergi repair pun, hantar kereta tu, kita towing, hantar kereta ke workshop, ke bengkel, adakah dia repair satu benda je? Tak, dia akan repair tu, repair ni. Disebabkan ini rosak, ini pun turut rosak, ini pun dia lagi teruk. Lalas kena overhaul. Tubuh badan kita pun macam tu juga. Jadi kalau salur jantung tersumbat, kan? Bukan disebabkan kolesterol, disebabkan gula. Sebenarnya salah. Disebabkan gula pun ya, disebabkan kolesterol pun ya. Satu sistem dalam tubuh badan kita breakdown, rosak, sistem lain akan breakdown. Okey, saya tanya, apa yang menyebabkan berat badan tak normal? Kenapa orang tu bagaimana obesiti berlaku? Disebabkan dia kurang bersenam ke, ataupun disebabkan dia banyak makan? Jawapannya dua-dua. Banyak makan ya, kurang bersenam pun ya.
Adakah kita nak cakap sebenarnya bukan orang yang obesiti ni bukan disebabkan kurang bersenam, disebabkan banyak makan. Ini telah dimomokkan oleh industri gym sebab dia nak lariskan gym dia ni, dia nak bagi orang ramai berpusu-pusu pergi gym dia. Jadi dia katalah kita kurang bersenam. Sebenarnya kita banyak makan. Salah, dua-dua jawapannya. Sebab setiap makanan dia ada interaction. Setiap makanan ada interaction. Contoh, saya bagi satu contoh. Okey, apa menyebabkan sistem imun badan ni boleh naik? Macam mana kita nak tingkatkan imun sistem? Nak tingkatkan imun sistem, caranya adalah, pertama, orang yang lemah imun sistem ataupun orang yang terkena jangkitan, apa-apa jangkitan, COVID ke apa ke, kanser ke apa, first kali kena banyakkan makan protein dulu. Sebab apa? Antibody, salah satu antibody kita panggil neutrophil. Neutrophil ni, first kita kena bina antibody ni dulu, neutrophil ni. Antibody diperlukan protein. Protein diperlukan untuk bina antibody. Jadi kena orang yang ada jangkitan kena lebihkan makan protein, banyakkan makan ayam, lebihkan makan ikan supaya neutrophil ni, antibody sel darah putih ni dibina. Tetapi neutrophil antibody tak dapat dibina jika badan kurang vitamin C. Jadi perlu ambil juga vitamin C, lebihkan vitamin C ketika kena jangkitan. Jadi soalan saya, apa yang meningkatkan imun sistem? Jawapannya dua-dua. Protein pun ya, vitamin C pun ya, sebab saling support each other. Tapi kalau kita salah faham, kita kata okey, sebenarnya salah, bukan disebabkan vitamin C. Ini semua syarikat suplemen dia nak jual, dia nak lariskan vitamin C lah ni. Salah. Jawapannya dua-dua. Vitamin C pun ya, protein pun ya. Neutrophil perlukan protein untuk dibina. So dia saling complementary to each other. Support, perlukan antara satu sama lain. Samalah juga dengan vitamin D. Vitamin D penyerapan kalsium. Penyerapan kalsium perlukan vitamin D. Untuk kita bina tulang kita, kuatkan tulang kita, perlukan kalsium. Tetapi kalsium tak dapat diserap dengan baik jika badan kurang vitamin D. Dan kalsium juga tak dapat dibina, tulang tak dapat gunakan kalsium sedia ada bila magnesium tak cukup. Jadi yang menguatkan tulang kita, adakah kalsium, adakah magnesium, adakah vitamin D? Dua-dua, ketiga-tiganya perlukan. Sebab itulah makanan ni dia tak boleh ambil satu, dia kena ambil interaction. Campur. Sebab tu kita makan buah, kita makan sayur, campur-campur, variety, pelbagai warna, pelbagai jenis. Jadi bila kita tengok video, tak kisahlah video tu daripada medical doctor ke, sebab saya orang pemakanan. Saya bidang pemakanan, saya bidang biokimia. Kita faham interaction tu. Jadi dia tak ada istilah salur darah jantung tersumbat bukan disebabkan kolesterol. Itu salah, disebabkan gula putih. Kalau jawapan saya, dua-dua. Penyebab dia adalah dua-dua. Kalau ini kurang, ini terlebih, ini kurang pun bermasalah. Ini kurang pun masalah. Ini lebih pun ada masalah. Sebab ada interaction. Setiap makanan yang kita makan, dia ada interaction. Tinggal lagi, selagi mana kita ambil vitamin, mineral tu dari sumber yang organik, natural, dari buah, sayur-sayur, benda yang berlebihan dia akan disingkirkan dengan sendiri. Vitamin C kalau kita makan terlebih, dia singkirkan melalui urin. So, okey tak kalau kita ambil lebih? It's okay, ambil lebih. Selagi mana dia natural, kita ambil oren, kita ambil jambu, makan terlebih jambu, makan terlebih oren, it's okay, natural. Lebih, dia buang, remove sendiri dalam urin kita, air kencing kita. Vitamin D kalau terlebih, dia simpan dekat hati, dia simpan dekat kulit. Itu cara dia. Jadi tak ada satu penyakit, penyebab ada satu benda. Tak, dia banyak benda. Tengok, orang meninggal sebab COVID pun, adakah disebabkan COVID? Kalau disebabkan COVID tu dia meninggal, kenapa ramai lagi orang sembuh? Semalam angka sembuh 100 lebih. Kenapa? Dia COVID juga, ni COVID juga, tapi kenapa dia boleh sembuh, yang ni meninggal? Adakah sebab COVID? Tak juga.
Sebab tu kita tengok angle lain pula. Adakah disebabkan dia kencing manis, kolesterol? Ya juga. Tapi ada juga orang COVID kena kencing manis, dia sembuh. Banyak angle. Interaction, dia ada interaction. So setiap benda kita makan dia ada interaction. Jadi soalan dekat sini, baru saya nak jawab soalan. Dia soalan dari Muhammad Roslan ni, dia tanya berkaitan dengan kolesterol. Jadi kolesterol apa yang kita nak kena kurangkan? Kalau kita kolesterol tinggi, pertama pastikan tidur cukup. Pastikan tidur malam on time. Jangan lewat. Sebab hati akan mainkan peranan untuk cerna digest kolesterol. Menjadi kolesterol lah, dia digest kolesterol. Hati akan main peranan untuk cerna balik minyak-minyak yang kita makan menjadi fatty acid dan glycerol. So itu part hati. Jadi tidur pastikan cukup. So dia menyumbang kepada kenaikan kolesterol, bukan penyebab kolesterol. Oh, dia tak tidur malam ni, kolesterol naik. Tak juga. Tengok juga apa yang dia makan. Tengok juga gaya hidup dia. So antara benda yang kita boleh kurangkan risiko ini, tidur cukup. Yang kedua, nak turunkan kolesterol, kurangkan makan gula. Gula pun ada kaitan juga. Sebab apa? Nanti saya cerita. Dia antara soalan yang kedua ni, dia tanya berkaitan dengan fatty liver. Saya cerita explain kolesterol dulu. Kurangkan gula dulu. Yang ketiga adalah kurangkan lemak-lemak tepung yang kita panggil saturated fat. Kita makan minyak contohnya. Kan sebelum ni saya pernah explain berkaitan dengan minyak. Dia bukan salah minyak. Dia salah cara kita olah minyak tu jadi apa. Cara kita guna minyak tu macam mana. Cara kita guna minyak masak macam mana. Minyak, kurangkan benda yang bergoreng deep fry. Sesekali-sekala tu macam mana? Sekali-sekala tu tak adalah macam hari-hari kita makan ikan goreng. Sesekali kita masaklah ikan steam. Sesekali kita masaklah ikan singgang. Sesekali kita buatlah rebus. Sekali kita buatlah asam pedas. Jadi kurang kalau benda yang deep fry. Bila deep fry, sebab apa deep fry? Bila kita deep fry, minyak tu sedikit sebanyak diserap. Kalau kita perah benda tu, kita goreng cucur. Kalau kita perah cucur tu, keluar minyak berapa sudu agak-agak. Sebab tu saya kata kurangkan deep fry. Bukan tak boleh, kurangkanlah dalam seminggu sekali ke 2 minggu sekali, it's okay. Itu kolesterol. Jadi kurangkan benda-benda yang berminyak, saturated fat. Benda yang margarine. Margarine pun saturated fat. Margarine ni disebabkan dibuat daripada proses hydrogenation palm oil, minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit kita masukkan, pumpkan ke dalam dia gas hidrogen, menyebabkan minyak kelapa sawit daripada liquid menjadi pepejal, solid, disebabkan hydrogen gas. Ini kita panggil proses hydrogenation. Sebab dia akan jadi tepung lah, saturated fat. Bila tepung margarine tu kita masak, dia akan cair. Bila cair, masuk balik dalam tubuh badan kita, suhu badan kita dalam 36 darjah Celsius. So dia bekulah balik. Sebab kita panaskan margarine tu, suhu dia mungkin dalam 80 darjah, 90 darjah. So dia cair, masuk dalam tubuh badan 37, 36 darjah Celsius ataupun 35 lebih darjah Celsius. So dia bekulah balik. So sebab itulah benda-benda ni kurangkanlah makan benda-benda yang menyebabkan trans fat. Biskut-biskut yang margarine. Kalau nak buat biskut raya pun buat biskut tu daripada lepa susu. Lepa susu ni, lepa susu lah, buttercup yang 100% tu. Tapi tu mahal lah pula, dan biskut dia sedap. Kalau nak sihat macam tu lah. Dia benda yang saturated fat, kurangkan. Bukan tak boleh langsung, kurangkan. So dia ada kaitan. Ini pun penyebab kolesterol naik. Minyak pun boleh jadi sebab. Tidur pun boleh jadi punca. Minyak pun, pengambilan minyak pun, saturated fat pun boleh jadi punca. Okay. Fatty liver. Bagaimana fatty liver ni
hati berlemak. Fatty liver ni hati berlemak. Hati berlemak ni, lemak pada hati ni kita panggil apa? Kita panggil visceral fat. Visceral fat ni kalau ikut skala dia yang bagus dalam 4. Di unit dia saya tak ingat. Unit visceral fat ni 4. 4 ni just nice untuk cover kita punya jantung. Untuk cover kita punya lemak. Untuk cover kita punya paru-paru. Setiap organ dalaman, internal organ, dia ada visceral fat, lemak yang melindungi dia. Liver pun, hati pun dia ada lemak yang melindungi dia. Kita panggil visceral fat. Tak boleh kurang juga. Kalau kurang bacaan dia tu, kurang daripada 4, 2, 1, bahaya juga pada Allahu Akbar. Apa benda ni? Bahaya juga pada organ tersebut. Kalau jantung, hati dia terlalu berlemak, tebal, jantung susah nak pump. Kalau kurang pun bahaya juga, kalau takut terjatuh, terhentak, injet pula pada jantung. Sebab lemak ni, internal fat yang kita panggil visceral fat ni, dia tolong lindung organ kita supaya tak ada lah injet bila terhentak ke apa. Paru-paru ada lemak visceral fat dia. Jadi macam mana boleh jadi fatty liver? Hati berlemak. Satu, tengok, hati dia cerna kolesterol, dia cerna minyak. Jadi bila terlebih overeating, tu yang berlemak lagi. Lagi pula tak tidur, sepatutnya dia ada masa untuk digest balik apa yang kita makan, minyak-minyak kita makan, kolesterol yang kita ambil daripada daging, daripada ayam semua tu. Tapi disebabkan kita tak tidur, so dia tak boleh nak cerna, so dia jadi lemak. Dan lemak yang dia ada tu dia tak boleh bakar balik. Sebab apa? Kurang bersenam. Tu ada kaitan. Jadi fatty liver banyak faktor. Kurangkan. Kita bila dah ada, first kali jangan rosakkan. Apa benda yang ni? Kurangkan, jangan terukkan lagi, jangan rosakkan lagi sedia ada. Lepas tu bila jangan rosakkan maksudnya kurangkan makan benda yang menyebabkan yang menyumbang pada lemak tadi tu. Lepas tu jaga tidur. Kemudian yang dah sedia lemak ni macam mana? Hati berlemak ni barulah kita buat apa? Kita buatlah diet yang perlu. Kita buatlah exercise untuk bakar balik lemak. Kalau teruk sangat, operation, buang lemak. Itu cara dia. Jadi kalau kita nak jaga dari segi pemakanan pun, fatty liver nak bagi normal, dia takes time lah. Pertama, dah rosak, jangan rosakkan lagi. Dah teruk, jangan terukkan lagi. Kemudian barulah kita fikir macam mana kita nak bakar balik lemak. Kalau terlalu tebal, tak boleh nak dibakar. Sampai tak boleh nak dibakar, dia ambil masa setahun, 2 tahun. Padahal kita tengah urgent ni. Organ kita ni, dia nak bekerja setiap hari. Tapi untuk pulih melalui pemakanan, 1 tahun, 2 tahun nak bakar lemak tu. Buatlah operation untuk buang. Barulah cepat. Itu cara dia. Jadi antara makanan untuk serap kolesterol, ingat, antara makanan yang boleh lower down kolesterol jahat yang kita panggil LDL, salah satunya adalah kita boleh amalkan oat. Oat adalah sejenis makanan high fiber yang serap kolesterol dalaman. Oat, amalkan oat awal pagi. Lepas tu jangan makan oat waktu malam. Ni bahaya. Bila oat waktu malam, oat ni dia mengembang, dia mengenyangkan. Bila kita tidur, kita takut penapaian, fermentation akan berlaku. Sebab oat kaya fiber, makanan untuk probiotik, bakteria baik. So probiotik bila dia bekerja pada waktu malam, nanti dia keluarkan gas, fermentation akan berlaku. Bila keluar gas, kita akan rasa sebu, kita akan rasa macam tak selesa, berangin. Itu disebabkan kerja-kerja probiotik. Jadi makan waktu siang, waktu pagi, supaya kita mengenyangkan. Tak adalah kita rasa, sebab time tu kita bekerja, pagi, siang hari kita bekerja. Dan boleh amalkan minyak-minyak minyak ikan, EPA, DHA, fish oil. Fish oil ni boleh lower down kita punya kolesterol level. Olive oil, minyak zaitun pun boleh turun kita punya kolesterol level, LDL tersebut. So itu jawapan kepada soalan yang dikemukakan oleh Muhammad Roslan bin Adnan dari Sungai Siput. Alright, kita tengok siapa yang masuk lagi. Siti Maisarah, Norazia Mohta, Norahim, Waalaikumsalam, Syahrul Hanif, Maria Munira, Waalaikumsalam, Syamsida, Zaria, Boy Chip Smo. Alright.
Kamsia, Rohani, Nelson, Abseni, good morning. Apakah ada hubungan antibody dengan pH? Ada. Siti Erlina, Waalaikumsalam. Elis Zuzarti, Junaida, Norma, Uziah Nawi. Okey, banyak soalan. Alright. Minyak zaitun ambil berapa sudu? 1 sudu sehari sudah. 1 ke 2 sudu. Boleh dressing ataupun boleh makan direct. Okey, soalan yang kedua daripada Masnah Marzuki. Okey, Masnah Marzuki ni dari Bangi. Okey, kalau anda ada soalan, kadang-kadang dalam ruangan komen saya tak sempat nak baca. Anda pergi tengok post Family Consultant Sihat, Family KS. Anda boleh masuk dalam tu, anda boleh isi borang. Letak dalam soalan tu. Kalau isi borang dalam Google Form yang disediakan, saya akan semak satu-satu kat email. So saya akan catat ni, saya catat ni. Saya catat satu-satu mana soalan yang dah jawab, saya write. Okey. Kadang-kadang saya tak sempat nak jawab. Okey, kita ikut topik by topik lah, ikut soalan. Okey. Masnah Marzuki ni daripada Bangi ni, dia tanya dia ada masalah. Okey, dia tanya berkaitan dengan kolon sakit kanser kolon. Terima sakit kanser kolon sejak 2018. Terima rawatan di IKN, Institut Kanser Negara, setiap 5 bulan. Susah buang air besar. Okey. Kita tengok kes kanser ni sangat rumit. Satu, dia banyak aspek kita nak kena tengok. Sebab itulah kita tak boleh nak solve at one time. Even medical doctor specialist pun dia tak boleh nak solve on the spot dengan cara online consultation, tak boleh. Saya pun nak kena tengok banyak angle dia, lifestyle dia macam mana. Sebab itulah dalam modul RCP, Reverse Cancer Program yang saya buat, ada 8 modul. 8 modul. Kita 8 modul ni dia banyak aspek. Aspek lifestyle ada, tidur ada, makanan ada, minuman ada. So banyak angle. Kalau nak tahu lebih lanjut metod RCP ni, anda boleh pergi kepada private group Nak Sembuh Kanser. Nak Sembuh Kanser, anda apply kat situ. Soalan ni saya akan take note. Siapa yang tanya soalan ni, nanti saya akan bagi, janji saya akan bagi e-book Makan Itu Nikmat, ataupun e-book Penilaian Gaya Hidup Sihat. Itu nanti saya akan send. Saya minta tim saya send melalui WhatsApp. Nombor dah ada, nanti kami send. Alright, okay, dia tanya berkaitan dengan kanser kolon. Okay, kanser kolon ni banyak kes yang saya handle. Okay, pertama sekali, jangan miss treatment dekat IKN, Institut Kanser Negara. Sebab dia melibatkan physical injury. Kalau kanser dia ada tumor dekat rectum ataupun dekat anus, itu perlukan treatment yang betul, physical treatment. Pemakanan dia tak dapat bukan untuk treat betul-betul. Kalau memang betul ada berkaitan pemakanan untuk treat benda tu, tapi dia takes time. Sebab dia makanan takes time. Dia ambil masa at least 4 bulan baru betul dia nak betulkan. Tapi kalau benda tu dah rosak, makanan pun tak boleh nak bantu juga. Sebab itulah physical treatment perlu juga. Kadang-kadang ada yang kes tumor dia sampai melekat, sampai tak boleh nak buat operation. So apa yang doktor buat? Doktor buat radio, hospital buat radioterapi untuk kecutkan. Ada yang boleh operate selepas dikecutkan, ada yang tak boleh juga. So pun tak membantu juga. Kalau pemakanan pun kita boleh, istilah dia lah, kita boleh panjangkan dia punya longevity, hayat hidup. Panjangkan saja. Drag dia. Semampu kita boleh lah. Ajal maut di tangan Tuhan. Cuma kita boleh drag. Itu saja. Kita tak nak bagi dia lagi teruk lagi. Jadi apa yang kita nak kena jaga? Bila once kita sakit kanser, lepas buat treatment, lepas buat radio, lepas buat kemo, balik itu cepat-cepat. Selera makan akan drop, of course. Bacaan platelet, bacaan hemoglobin biasanya akan drop.
time ni lah kita nak kena jaga makan. Pertama, banyakkan makan protein. Protein dari mana? Jangan ambil protein yang berat-berat sangat lah. Ambil protein daripada daging putih. Daging putih ni macam ikan, macam ayam. Daging merah ni kambing, lembu. Ini berat, dia heavy. So bila ada masalah kolon, nak makan protein yang heavy, dia burden, dia akan jadi bebanan, satu bebanan kepada kolon tersebut. Jadi ambil ikan yang mudah dicerna. Pencernaan dia tak ambil masa yang terlalu panjang. Ikan, ayam, kena makan banyak. Time tu lah sebab kita nak bina antibody balik lepas kemo, lepas radio, dan kita nak bina balik kita punya sel darah. Pada masa sama, selera makan drop. Bila selera makan drop, macam mana kita nak naikkan balik selera makan? Ini psikologi. Antara benda yang kita boleh makan benda yang mudah, yang tak perlu nak kunyah, yang tak perlu nak ni. Sebab itulah orang sakit, biasanya orang bagi makan bubur, bagi makan sup, sebab dia tak payah nak fikir kunyah. Sebab selera makan dia drop, tak lalu nak kunyah, telan saja. Jadi untuk counter, untuk ambil replace vitamin, mineral yang dah berkurang dalam tubuh badan dia, time ni lah the best buat fruit juicing. Fruit juice. Blend apple dengan ambil lah apple, buah-buah yang sedap yang kita rasa okey. Buah-buah yang berwarna-warni dalam 2-3 jenis. Dalam 2-3 jenis ni kita blend, minum. Buat sekali ke 2 kali sehari waktu siang. So walaupun kita tak lalu makan, pada masa sama kita tak hilang mineral, kita tak hilang vitamin. So bila buat fruit juicing ni adalah boleh support apa yang kekurangan. Tak ada lah kita nak ambil makanan bergigih, nak gigit makanan tu, sebab kita dah tak lalu. Okay. Lepas tu kolon pula, bila ada masalah kolon, elakkan makan makanan yang banyak toksik. Makanan yang banyak toksik ni biasanya makanan contohnya dari sumber laut. Laut ni adalah sumber yang banyak toksik sebenarnya. Toksik semua berkumpul dekat laut. Kita tengok makanan apa yang banyak toksik, biasanya makanan yang hidupan dari laut yang berada di pesisir. Yang selamat, makanan yang selamat dari laut adalah makanan yang dari laut dalam. Laut dalam, dia punya ikan, dia punya hidupan dekat situ kuranglah terdedah dengan toksik berbanding di pesisir ni. Jadi kena tengok ikan apa yang dari laut dalam. Jangan tanya saya tak tahu ikan apa dari laut dalam. Tanya orang, tanya nelayan tu. Nak beli ini ikan apa? Check Google. Ikan tu dari laut dalam ke laut pesisir. Ikan yang dekat pesisir pantai ni biasanya ikan yang banyak toksik. Sebab dari muara sungai, toksik semua masuk. Sampah-sampah, apa benda-benda semua masuk kat pesisir pantai. So dia terdedah lah dengan toksik. So hidupan tersebut, ikan tersebut dia serap toksik. Ini kalau kita nak baca lebih lanjut berkaitan toksik ni, cuba cek Journal of Toxicology. Ni environment punya bidang. Bukan bidang saya, ini bidang environment. Journal of Toxicology. So toksik kita boleh tahu ikan tu banyak toksik atau tak. Tapi tanya pendapat saya, makan ikan yang dari laut dalam, yang nelayan dia nak dapat ikan tu kena pukat tunda. Tak boleh nelayan-nelayan yang lokal, yang ambil guna jala, tahan guna bubu, tahan guna bot kecil. Tak, kena ambil nelayan pukat tunda yang laut dalam. Itu biasanya kuranglah toksik dia. So makan macam tu. So sumber protein ambil yang macam tu. Lepas tu ayam pula ambil lah ayam yang kurang hormon, yang kurang inject growth hormone, ayam kampung. Itu pemakanan untuk sakit kanser. Jadi bila sakit kanser tu dah hilang selera makan, jangan fikir apa nak kena pantang. Time tu tak guna pantang dah, adik. Tak guna pantang, tak guna berpantang. Sebab tenaga tak ada, kita nak pantang apa? Belasah saja apa benda. Bagi selera naik dulu, bagi berat badan naik dulu, then baru fikir macam mana kita nak pantang, apa benda nak pantang. Kalau selera makan drop, lemah badan, dah tak payah nak fikir ini tak boleh, ini sel kanser nanti merebak, ini tak boleh, itu tak boleh, tak ada masa dah. Dah tak ada masa nak fikir.
Sebab itulah bila kita nak buat radio, bila buat kemo, doktor akan check tubuh badan dulu. Demam tak? Sihat tak? Berat badan naik ke turun? Sebab apa? Sebab berat badan tu antara indikator yang untuk menentukan tubuh badan dia boleh sustain tak dengan treatment yang dibuat. Orang kanser kalau berat badan naik itu bagus. Kalau berat badan dia naik, itu maknanya immune system pun turut naik. Tak mungkin immune system drop, berat badan dia naik. Tak mungkin. Jadi tak payah risau kalau orang kanser berat badan dia naik, selera makan dia bertambah. Itu petanda bagus. Bila selera makan dah bertambah, berat badan dah start naik, baru kita fikir. Barulah kita start diet. Benda apa yang boleh, benda apa yang tak boleh. Tapi bila dah lepas kemo, tak lalu tu, tak lalu ni, lemah, dah tak ada fikir, ni tak boleh, ni pantang, ni orang kata tu tak boleh, ni kata tak boleh, dah no point, useless. Nanti kalau orang meninggal pun tak boleh survive, bukan disebab kanser tu, sebab tak cukup vitamin, mineral, tak cukup zat, nutrien dalam tubuh badan. Jadi kena tahu cara bila nak diet, buat diet strict, bila nak tak perlu berdiet. Okay, right. Okay, saya ada hal pukul 10 dah. Okay, dah pukul 10. Itu saja 2 soalan daripada saya. Okay, jangan lupa sesiapa ada soalan, anda boleh kemukakan di ruang post yang saya tulis Family Consultant Sihat Family KS. Anda boleh register kat situ, isi borang dan tulis setiap soalan daripada anda. Saya akan baca soalan yang anda baca, yang dikemukakan. Saya akan tulis, jot down, saya akan baca dan saya akan jawab melalui live. Dan setiap soalan, pemberi soalan tu, kita akan hadiahkan dia e-book Makan Itu Nikmat. Dalam e-book tu ada jadual pemakanan, ada menu makanan yang kita sediakan 7 hari, especially untuk orang kanser ataupun orang yang ada masalah immune system. So kat situ anda boleh tengok sebenarnya diet ni tak susah. Ada benda yang kita boleh kontrol, kita boleh enjoy kita punya makanan. Bila kita enjoy makanan kita, kan, kita happy, tak ada lah nak pening kepala, itu tak boleh, ni tak boleh, kita akan rasakan immune system akan naik. Immune system akan naik bila kita rasa happy, tak stres. Boleh lah makan benda tu, Junaidi kata boleh lah makan benda tu, tapi ada time dia. So dalam buku Makan Untuk Nikmat tu, kita ada sediakan timing dia, bila masa nak makan. So supaya anda tak rasa stres. Jadi kalau anda nak buku tu, anda boleh kemukakan soalan ataupun cadangan. Tak ada soalan pun tak apa, it's okay. Kemukakan cadangan, apa benda yang kami boleh bagi pengisian. Saya pun perlukan idea juga macam mana, sebab kita nak buat live hari-hari, kita perlukan banyak penambahan idea dari luar. Dan saya pula kena banyak baca dan banyak balik revise balik apa yang saya dah belajar dulu. Okay, itu saja, harap dapat manfaat. Anda boleh sharekan video saya ni kepada kawan-kawan yang lain, invite lebih ramai lagi masuk. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat